Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Firdaus Muzamil. Kembali lagi kita dalam segmen Paranormal Series. So untuk video kali ni aku nak kongsikan satu kisah seram yang dikongsi oleh salah seorang sahabat YouTuber aku. So dia kongsi satu kisah seram yang bertajuk Sihir Pemisah. So kita kali ni dia cerita tentang diri dia disihir. So tanpa membuang masa, mari kita mulakan. So aku bagi nama dia ni Amir lah. Bukan nama sebenar, tapi nama dalam cerita saja. So dia sebagai pemangsa dan pesakit dan juga perawat. Dan cuma ada beberapa keadaan yang dia tak boleh cerita secara detail kerana susah untuk orang faham. Tapi untuk tulisan dia kali ni adalah untuk dia mencerita iktibar. Kita dia kali ni adalah untuk menjadi iktibar kepada masyarakat dan penonton di luar sana lah untuk cerita dia pada kali ini. So kisah ni bermula pada tahun 1993. Dia pernah bertunang dengan seorang gadis dari Felda, Sungai Koyan 2 yang datang bertugas di tempat dia sebagai kerani secara kontrak. So dia berjaya menawan hati perempuan tu, lalu dia orang pun bertunang. Sepanjang pertunangan diorang nampak sangat bahagia, elok saja. Sehinggalah tiba-tiba pertunangan itu diputuskan secara mengejut dan tanpa ada sebab. Lepas 3 hari kebetulan dia menelefon ke kampung, barulah dia tahu pertunangan dia telah diputuskan. Nangis ibu dia menceritakan apa yang telah berlaku. Dan pihak perempuan telah memulangkan wang hantaran dan cincin. Aku bagi nama dia tadi apa? Lantarlah nama dia apa? So, menangislah ibu dia menceritakan apa yang terjadi kepada si aku bagi nama dia letak je lah Amir. Aku lupa pula nama dia tadi apa. So menangislah ibu dia menceritakan apa yang terjadi kepada perempuan yang telah memulangkan wang hantaran tu. Sebelum itu dia tidak dapat mencarilah diorang ni. Tiada rumah ke kampung, tiada kat kampung dekat Sri Manjung. Merata dia cari tempat tak dapat dikesan. Selepas 2 tahun barulah dia tahu mereka menyewa di rumah rehat sahabat bernam bersembunyi daripada dia. Ketika itu kerana pada masa tu AZ iaitu AKA tunang kepada lelaki tu tadi, tunang kepada Amir ni dapat jawatan yang tetap di sahabat bernam. Dan dia pun tidak tahu kenapa pertunangan diorang ni diputuskan. Dan sehinggalah pada tahun 2018 barulah dia tahu apa yang terjadi sebenarnya adalah angkara sihir pemisah. Sehingga pihak keluarga perempuan memulangkan cincin dan membuatkan keputusan memakai cincin tersebut. Amir tahu dalam hati ibu Amir kecewa dengan apa yang terjadi. Dan ibu kepada Amir ni pun dah sangat suka lah kepada bakal menantu dia ni tadi. So dia pun tak kisah pasal benda yang dah jadi tu. Sebab sudah tiada makna lagi untuk dia maklumkan kepada ibu dia cincin yang dia bagi tu dulu. So ibu dia mengatakan betul dan dia hanya diam dan menjaga hati ibu untuk mengatakan iya sahaja. So selepasnya putus pertunangan tu dia pun selalu tidak sihat. Tak kisah dia punya kesihatan tu kan, tapi lama kelamaan dia mulai masalah dengan dia punya penyakit tu. Dia tengok orang lain okey, dia sihat kan.
duit banyak, boleh beli ubat dan sebagainya, sehinggalah dia membuat kajian di internet tentang rawatan Islam. So dia pun decide untuk mencuba pula rawatan Islam angkara sihir pemisah pada 2018 tu tadi. So dia baru tahu angkara dia putus tunang disebabkan sihir pemisah. So banyaklah tempat dia pergi untuk berikhtiar, kebanyakan mengatakan adalah gangguan. Sehinggalah ibu mengesyorkan si Amir ni belajar sendiri dan rawat sendiri. So mula-mula dia belajar di Selangor. Kemudian dalam salah satu seminar rawatan yang diajukan oleh DM, aku tak tahu apa benda ni DM, dan dia muntah semasa latihan diadakan, dan dia pun berubat dengan beliau. Santau yang keluar terasa lega dan banyak, dan dia pun banyak berguru dengan orang tu tadi. Selepas tu dia pun berguru dengan beberapa orang lagi. So bagi untuk mengelakkan lupa, dia pun pelajari untuk membantu rawatan rakan-rakan di pusat rawatan. Dan tetapi dia tak tahan. Dalam rawatan ada 2-3 orang, dia terpaksa berehat kerana beberapa kerana beberapa hari itu badan dia tak berapa nasihat dan sakit satu badan. Dalam masa yang sama, dia juga selalu merawat ibu dia, kerana setiap kali ibu nak lelapkan mata, akan datang lembaga yang berbulu mengganggu. Semasa merawat ibu, dia juga selalu berjumpa dengan lembaga berkeliaran dalam rumah. So bagi dia, itu bukan saka, bukan sihir. Selepas ibu, mungkin siasat mencari tuan baru. So apa yang mengganggu ibu dia adalah dia bersangka yang itu semua bukan sihir, bukan santau, bukan saka, tetapi itu adalah poin dia untuk mencari tuan yang baru. Selepas ibu meninggal, kakak kembali serahkan cincin dia kepada Tu Amir tadi. So kakak membawa ke kedai emas tempat aku membelinya dahulu untuk membuat saya makan. Adakah betul cincin itu buatan daripada kedai tersebut? Kira lama juga cincin yang dibeli pada tahun 1993. Lepas tu dia hantar balik ke tempat tu. Agak lama, macam mana tu. Lepas tu kita sambung cerita dia. Setelah diperiksa sah bukan cincin yang dia beli, dia mengambil cincin tersebut dan membawa balik rumah, dan dia meletakkan dalam laci di hujung katil dia. Dan dalam fikiran dia belum tahu lagi nak buat apa dengan cincin tu, sebabnya itu bukan cincin dia. So pada malam tu dia bermimpi berjumpa dengan lembaga yang mengganggu mak dia dulu. So dia pun bertanya, adakah kamu yang mengganggu ibu aku? So dia pun tanya, adakah kau yang ganggu ibu aku? So dia tanya macam tu lah. So adakah kamu dari cincin tu? Pergi jauh-jauh dan aku tak nak tengok kamu di sini. Dan dia pun terus terjaga. Jam telah menunjukkan jam 1 pagi. Setelah siang, dia pun menelefon rakan kawan dia lah, member dia, dan dia pun ceritakan apa yang terjadi pada malam tu. So satu sesi rawatan pun telah dibongkarkan pada malam tu untuk mencari siapa pemilik sebenar dan apa tujuan sebenarnya cincin itu. So seperti pada hari yang dijanjikan, rawatan pun telah dijalankan, dan antara dialog jin tersebut ialah dari cincin yang Za berikan kepada AZ. So dia punya tunangan lelaki dan perempuan tu tadi. So dia pun menaruh minat kepada AZ, tetapi AZ lebih minat kepada dia. Tetapi sila AZ, sepatutnya beliau tidak boleh menerima cincin tersebut jika dia minat kepada dia. So walaupun sekadar hadiah, kerana cincin umpama lambang perhubungan. See guys, kalau korang nak bagi hadiah kepada korang punya pasangan ke apa-apa kan, korang kena hati-hati kan. Sebab benda ni kalau kita bagi cincin, bermakna kita dah anggap someone tu special lah dalam hidup kita. So kita kena hati-hati lah nak bagi benda-benda yang serius macam ni.
So sebenarnya cincin itu adalah cincin sihir. Cincin itu digunakan Za untuk memisahkan kita orang. Za ni adalah orang yang ketiga dalam hubungan Amir dan AZ tu tadi. AZ ni aku bagi dia Azita je lah. Za ni aku bagi dia Zarina. So Zarina ni merupakan orang yang ketiga dalam hubungan Amir dan Azita ni tadi. So membisik perasaan benci Azita kepada dia, dan inilah sebab antara isi dialog yang paling sedih, sebab pernah jumpa 3 kes macam ni memang menyedihkan. Soal dia, perempuan ni kena pukau ke sampai sekarang? Ya, jawapan jin tersebut ini bermakna telah 22 tahun dia dipukau. So menitiklah air mata Amir ni mendengar jawapan daripada jin dalam badan tu tadi. Pukau tersebut adakah seperti yang kita lihat dalam filem? Ia boleh hidup macam biasa, makan, minum dan sebagainya. Cuma dia tak tahu dan dia terkeliru, kebingungan dan dengan siapa yang dia nak kahwin sebenarnya. So inilah bahayanya sihir pemisah, di mana kita yang terkena sihir tu tak tahu sama ada dia perlu kahwin dengan siapa. Dia, orang kata dia confuse lah buat keputusan untuk kahwin. Jadi menurut jin tu juga, barang sihir untuk aku diletakkan dalam badan AZ tu, Azita tu, patutlah aku cari sampai tak jumpa. So apabila sihir tu aku musnahkan serangan sihir, akan ada datang yang baru, rupanya datang daripada badan AZ. Setiap kali sihir dihantar, aku akan teringat AZ. Sampai sahaja Zarina nak tengok aku pun gila. So alhamdulillah Allah melindungi aku. Aku pun tak layan sangat ingatan itu, tapi tetap mengganggu hidup dia. So apalagi so apabila dia soal lagi jin tu mengaku yang dia duduk di perut Amir sejak dulu lagi. Kira dia duduk dekat perut Amir ni lebih kurang dalam 22 tahun. Daripada pada hari pertama mereka tunang hinggalah sekarang. Konon ni cerita dia dalam 22 tahun tu jin tu duduk dalam perut Amir, bapak dia lama. So patutlah dia selalu rasa perut dia sakit. Dalam fikiran dia adalah bahaya, boleh jadi kanser lah, kerana dia duduk dalam saluran darah sudah lama. Setelah itu kawan dia pun mentarbiah jin tersebut sehinggalah jin tu bersetuju untuk masuk Islam. So sebelum jin tu masuk Islam, dia pun pergi dan menangis, dan dia tahu kesalahannya yang mengganggu hidup. Dan selepas jin tu masuk Islam, dia pun menangis dah, bersedih kan, sebab dia dah mengganggu hidup Amir dan ibu Amir sehingga ibu Amir meninggal. Dan kerana dia tahu kesalahan cincin tersebut, dan kerana menurutnya sesiapa yang pakai cincin tu adalah akan kena sihir juga. So cincin yang dibagi pada hari pertunangan tu adalah cincin yang telah disihir. So siapa saja yang pakai cincin tu memang kena sihir lah. Memang orang kata memang benda tu memang terkena kepada siapa yang pakai cincin tu. Itu yang memang bahayanya. So dia pun, si Amir ni pun bincang dengan rakan bagaimana hendak mengambil barang sihir yang ada pada badan AZ ni, pada badan AZ lah, pada badan tunang dia tadi. So sebabnya tak tahu lah AZ tu kat mana, Azita dia tadi kat mana. So setelah bincang, minggu depan akan dimulakan misi untuk mengambil barang sihir tersebut. So misi pun berjalan lebih kurang sekitar 8 minggu. So banyak sangat rintangan yang dilalui oleh mereka dalam misi mencari Azita ni tadi. Jin yang menjaga barang tu enggan mengalah, dan dia berkata dia adalah raja. Tuan dia dah mati. So perempuan pun dah mati. Akhirnya dia setelah diserang selama 8 minggu, akhirnya jin tu hangus sebab terbakar. So kiranya antara daripada 3 orang ni tadi merupakan tuan barulah bagi cincin yang telah disihir tu tadi.
Jadi tuan dan pemilik baru tu telah pun meninggal. So selepas tu memang rasa badan dia bertambah baiklah selepas diruqyah apa semua tu tadi kan. Jadi sudahlah tak ada lagi barang sihir yang telah dihantar. Dan pada suatu subuh dia cuba untuk pergi meninjau dan apa yang jadi pada AZ. Dan dia lihat setelah selesai solat subuh duduk di sejadah sambil menangis sampai aku boleh dengar tangisannya. Mungkin dia dah sedar dia dari pukau dan dia tak sanggup melihatnya dan segera beredar. Pembaca cuba membayangkan bertunang dengan orang lain bila sedar tengok lelaki lain yang berada tidur di sebelah. Itu yang mengeluhkan dan menuntun jiwa. So dia pula mengalirkan air mata di rumah melihat peristiwa tersebut. So dalam masa 3 hari peristiwa tu, dia nak masuk ke bilik air, muncul wajah yang berdiri melihat dia. So dalam hati dia pun bertanya, siapa dia ni? Bomoh ke? Sampai sekarang dia masih ingat wajah yang dia nampak masa dia kat tandas tu. So dia sedikit botak dan dia pun menelpon rakan perawatan sama dia tadi. Dan dia berbincang tentang kejadian yang telah baru je berlaku tadi. So setelah rakan dia memberi siasatan, menurut rakan dia mungkin suami kepada AZ, suami kepada tunang Amir tu tadilah. Dan dalam fikiran dia ada, apakah peranan suami AZ ni? Adakah dia juga menggunakan sihir untuk mendapat AZ? Tinggi ilmunya kerana boleh mencari aku. So kiranya Azita kepada tunang Amir ni tadi juga disihir. Cerita dia ni macam ni lah. Pada first diorang kena sihir disebabkan perempuan yang suka lelaki tu tadi. Lepas tu lepas bertahun perempuan tu pun tak jadi kahwin dengan Amir tadi dan dia pun berkahwin dengan lelaki yang tu tadi lah, suami kepada Azita tu tadi. Dan menurut firasat Amir, dia dapat tahu yang dia mendapatkan Azita menggunakan sihir juga. So menurut rakan dia mungkin menurut rakan dia itu mungkin sihir. Dan beliau adalah dia pernah terambil sekali. Akibatnya AZ telah merosakkan sihir suaminya juga. Bukanlah semua dia tahu niat kami mengambil bahan sihir yang melibatkan aku saja. Rakan dia juga menasihat aku jangan pergi untuk buat tinjauan lagi kerana dia juga ada belaan untuk menjaga keluarga dia. Inilah nanti jika suami dia mati dulu, belaan ini akan mengganggu anak dan isteri dia. Selepas itu dia akan cuba untuk mencari maklumat di internet di mana AZ berada. So baru-baru ini dia terjumpa juga satu gambar dalam internet, gambar tunang Amir ni tadilah. Dan apa yang paling menegangkan adalah dia datang menjual ke rumah aku untuk mencari. Dulu adalah cerita dia macam ni guys. Masa dia pun terkejut lah bila dia dapat gambar tu. Dia terkejut lah. Yang datang tinjau rumah Amir tu dulu adalah suami kepada AZ. So totally tinggi ilmu suami kepada AZ tu tadi. Dia boleh cari Amir ni. Dan bagi dia sudah tentu ada sesuatu yang telah dilakukannya. Kalau dia berniat baik, dia perlu membuang pukau yang ada pada AZ. Hati mula bertanya-tanya, adakah beliau juga membuat sesuatu yang mendapatkan AZ? Dan tidak mustahil juga kalau Azita ni di pukau semula. So ini adalah nasihat dia. Bagi aku, sesiapa yang menggunakan sihir untuk mendapat isteri, suatu hari nanti isteri itu akan menerima sakit yang sangat berat. Lagilah perasaan ini bertambah sedih. Kalau setinggi itu ilmunya yang diberikan AZ adalah sihir, mungkinnya dia pun menyihir AZ. Semasa merampas dia daripada Amir dulu. So telah pun berbakat dengan rakan dia untuk menghadap jin yang dihantar untuk menyerang Amir tu tadi. So dia sangat berhasil. Dan memang itulah tujuannya, supaya AZ terus melupakan dia dan membencikan Amir. So Allah Akbar. Kenapa sanggup menyiksa isteri sendiri? Sudah 27 tahun diperlakukan begitu. So bapak kejam suami dia. So apa yang nak dibimbangkan adalah tidak
AZ tidak akan kembali kepada dia, dan sama-sama dah tua, anak dah besar, dan dia tahu hati budi dia, dan dia tidak akan membuang anaknya. Dia akan berkorban demi anak-anak, walaupun selama ini suaminya menipu, menyihir dan menzaliminya, dan sanggup dia meletakkan barang sihir di perut AZ. Akibatnya aku selalu mengalami sakit perut, walaupun penyiasatan perbuatan menunjukkan sudah sihat. Apabila aku mengetahui kata sihir daripada AZ, aku termuntah, lalu aku membakarnya. Dulu dia mengharapkan AZ adalah pilihan yang terbaik daripada dia, so lebih kaya daripada dia, sebenarnya dia lebih daripada aku. So tetapi dia melihat suasana dalam keadaan tersebut, dia seperti yang tidak diharapkan pada suaminya. Suami dia nama dia R, menggunakan sihir untuk mendapatkannya. Ada dua orang yang menyihir dia. Zar membesar kami kerana supaya Zarina ni tadi sihir dia supaya tidak mendapatkannya, dan ada dua dan Zar memisahkan dia supaya tidak dapat bersama, dan Arfula menggunakan sihir untuk merampas dia daripada aku. So sudah banyak pesakit yang dia rawat sebelum ni. Pada kesaannya, kalau sudah terlalu lama disihir, akan terjadilah kanser, sama seperti yang dia alami sekarang. So dia tidak tahu sampai bila R akan menyerang dia. So R ni adalah suami kepada Azita ni tadi. So korang kena fahamlah cerita dia. So sampai sekarang si R ni, sampai sekarang dia masih menyerang Amir ni tadi. So dan sampai bila dia harus menyihir AZ. So dia berserah kepada Allah dan mohon maaf, dan dia minta maaflah kepada AZ. So kepada AZ yang dimasukkan dalam cerita ni, maafkanlah dia sekarang sedang mengalami kanser. Dan kepada pesihir tu, aku nasihatkan kau bertobatlah. Jangan buat lagi benda-benda yang mensyirikkan Allah ni. Kau tahu balasan dia nanti. So aku harap kepada korang yang menggunakan apa-apa benda sihir untuk mendapatkan something tu, better tak payahlah bro. Dia macam ni bro, dunia ni hanyalah sementara bro. Kalau korang pun hasil gila-gila kumpul harta kan, tapi last end up kau mati juga guys. Benda yang kau dapat atas muka bumi ni kau akan tinggal. Harta, kereta, duit semua kau akan tinggal. So tak berbaloi kalau kau dapat something dengan menduakan Allah, mensyirikkan Allah. So kau tak dapat apa-apa dekat dunia ni, rugi kau dekat dunia, akhirat pun kau rugi. So kau tak fikir ke kehidupan kau akan akan rugi selama-lamanya. So guys, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Kalau korang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk subscribe, like, and share, komen dekat bawah tentang video kali ini. Dan ini adalah video paling panjang yang pernah aku buat. So kita akan jumpa lagi di next video. Dan assalamualaikum. Bye bye bye.